Assalamualaikum anak-anak murid semua. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6. Temanya lestarikan keindahan alam. Tajuk kecil iaitu Segar Tanpa Asap. Boleh rujuk buku teks muka surat 153. Bila kita belajar ni, kita mesti nak mencapai sesuatu. Dipanggil objektif pembelajaran. Secara ringkasnya, murid-murid dapat berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan bahasa yang indah dan bertata susila. Walaupun kita belajar secara PDPR, secara jauh, secara online, tetapi kamu mesti menyampaikan maklumat itu secara bertata susila, beradab, bersopan dan sebagainya. Apa yang dikatakan pencemaran tu? Pencemaran asap ni termasuk dalam kategori pencemaran udara. Jadi pencemaran udara boleh didefinisikan sebagai terdapatnya gas, cecair atau zarah yang terkandung di udara sehingga berlakunya perubahan dan menjejaskan kehidupan atau bahan-bahan lain seperti gas monoksida dan gas karbon monoksida. Itu seberingkas berkaitan dengan definisi pencemaran udara. Jadi fokus kita pada hari ini adalah pencemaran asap. Asap akan masuk ke udara, dia akan bergerak ke mana-mana yang menyebabkan pencemaran. Jadi yang pertama kita akan tengok sini, pencemaran asap ni berpunca yang pertama dari asap kilang, khususnya di kawasan bandar-bandar besar ataupun di kawasan kilang. Contoh kat negara kita ni, antara negeri yang paling banyak kawasan kilang Selangor, Pulau Pinang, Johor. Ada juga negeri-negeri lain tapi bilangannya agak sedikit. Jadi asap-asap kilang ni telah menyebabkan pencemaran alam. Ini contoh dalam gambar, ini contoh pencemaran asap kilang dan sebagainya. Yang kedua, ni pembakaran terbuka. Semua orang tahu, kalau balik ke kampung dan sebagainya, bakar sampah dekat kawasan rumah nenek, rumah atuk masih boleh diterima. Tapi kalau kawasan bandar, kalau kamu tinggal kat kawasan taman perumahan, dilarang sama sekali membakar sampah dan sebagainya. Boleh didenda. Ni pula pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ni dia secara besar-besaran, khususnya di kawasan kawasan tanam-tanaman, contohnya pokok-pokok kelapa sawit yang dah tua ditebang, dan cara paling mudah mereka akan bakar. Itu yang menyebabkan jerbu kat negara kita yang teruk beberapa tahun lepas sampai sekolah pun ditutup. Masa tu semua orang pakai mask. Bukan kerana COVID tapi kerana pencemaran, kerana jerbu. Yang dikatakan salah satunya berpunca daripada Indonesia, pembakaran secara terbuka dan secara besar-besaran. Juga dari negara kita sendiri. Sikap rakyat yang tidak bertanggungjawab. Ini contoh pembakaran hutan. Ini gambarnya. Kesian kat bomba, terpaksa datang untuk padamkan kebakaran. Yang ketiga, ni nampak benda ni kecil je, nampak sedikit. Tapi ini juga termasuk dalam kategori asap rokok. Asap rokok sampai satu tahap kerajaan telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah. Nanti dia akan tengok dalam yang berikut nanti. Jadi asap rokok, jumlah yang merokok kat negara kita ni semakin bertambah dari sehari ke sehari. Kalau dulu kita nampak yang asap rokok ni gangster-gangster, tapi pelajar-pelajar yang cerdik, student-student universiti dan sebagainya dah mula merokok. Bukan lelaki saja tetapi perempuan juga. Ini juga menyumbang kepada pencemaran asap. Ini contoh asap rokok. Jangan cuba sesekali anak-anak. Yang keempat, ini paling banyak lah. Sebab apabila kenderaan bertambah kat negara kita, secara tak langsung asap kenderaan pun akan bertambah. Ini contoh gambar pencemaran. Kalau kita tengok, ni bas, bas, lori, kategori kenderaan berat lagi banyak mengeluarkan asap. Jadi kita dah tengok tadi seberingkas berkaitan dengan pencemaran. Ada 4 pencemaran tadi: kilang, pembakaran, asap rokok, asap kenderaan. Jadi bagaimana kita nak mengatasi pencemaran ni? Jadi kalau guru-guru tanya, kamu berikan pendapat. Cara nak mengatasi pencemaran ni secara tak langsung, walaupun kita tak boleh atasi sepenuhnya, cuba kurangkan. Salah satunya ni tindakan pengusaha. Pengusaha ni macam kalau di Shah Alam dia panggil MBSA yang ada kuasa. yang boleh pergi saman dan sebagainya. Ikut kategori kesalahan. Tindakan tegas kena diambil.
Kalau contoh negara Singapura, kalau orang hisap rokok, buang sampah merata-rata sebagainya, kawasan larangan, denda, tetap denda. Tapi di Malaysia ni dia ada bermusim sikit, jadi kita kena tegas. Buat salah je kita terus jatuhkan hukuman. Ni contoh, kalau nampak ada pembakaran terbuka, pihak penguasa ni akan pergi kawasan, tangkap gambar sebagai bukti, saman. Kalau tak nak bayar saman, bawa ke mahkamah, boleh jatuhkan hukuman dan seterusnya. Yang kedua, ni teknologi sekarang ni, penggunaan kenderaan bergas asli. Selain daripada itu, sekarang dah ada kereta elektrik, basikal elektrik, motor elektrik, bas elektrik, lori elektrik. Satu hari nanti menggunakan cas elektrik, tak perlu pergi share lagi. Mungkin satu hari minyak dah sedut-sedut, minyak pun dah kurang. Sebagai salah satunya, menggunakan penggunaan kenderaan bergas asli. Ini secara satu nak mengurangkan pencemaran. Ini contoh kenderaan yang menggunakan gas asli. Yang kedua, ini salah satunya teknologi dalam pembakaran. Macam mana asap-asap kat kilang dan sebagainya nak kurangkan. Kita tengok ni gambar. Salah satunya, kalau kat rumah pun kamu tengok mak masak dan sebagainya, masih ada terowong nak bawa ke mana asap tersebut. Tak adalah mak masak kat dapur, satu rumah asap. Jadi teknologi sekarang nak kurangkan, khususnya kat negara-negara maju dah banyak menggunakan ni. Teknologi itu dah bawa ke Malaysia. Mungkin kos agak mahal, tapi kita kena cuba untuk mengurangkan pencemaran. Ini salah satu teknologi moden. Kalau kat negara China, kamu tengok dalam gambar ni, China ni dia lebih ke depan, lebih maju. Mereka akan meletakkan penyedut asap dekat kawasan-kawasan kilang, kawasan perumahan dan sebagainya. Ada penyedut asap, nak asap tu, nak kurangkan pencemaran. Seterusnya, ni kawasan larangan merokok. Saya rasa dah 2-3 tahun kebelakangan ini, isu kawasan larangan merokok ni, kalau pergi mana-mana kat restoran, kawasan pasarian dan sebagainya, mesti ada kawasan larangan merokok. Tak boleh merokok sebarangan. Tapi ada juga orang curi-curi hisap rokok. Tapi kalau nasib tak baik, kena denda. Kita tengok dia kata sini, dilarang merokok. Anda kini berada di premis kerajaan, kawasan larangan merokok, denda, tengok, boleh RM10,000 atau penjara 2 tahun. Jadi jangan hisap rokok di kawasan terbuka. Dan ketiga, yang kita nak bincang pada hari ini, iaitu apa dia? Kalau tengok dalam buku teks, kesan jika tiada pencemaran asap, apa akan berlaku? Contoh kita ambil, kenapa negara-negara tertentu, negara yang bersih, contoh macam Jepun dikatakan negara bersih, negara Eropah macam Denmark, New Zealand, Finland dan sebagainya, ramai pelancong suka pergi sana. Sebab apa? Kurang pencemaran. Jadi kita harap kat negara kita ni pun, bila pelancong datang sini, dia rasa selesa dan sebagainya. Salah satunya, jika kita dapatkan kurangkan asap, yang pertama, tumbuhan boleh hidup dengan subur, dengan segar. Tumbuhan ni dia membekalkan oksigen kepada kita. Sebab tu kawasan perumahan, kawasan sekolah, kawasan-kawasan kilang dan sebagainya, dia ditanam dengan pokok-pokok. Yang kedua, kita tengok sini, jerbu akan kurang. Kita tengok dalam petikan surat khabar ni, tahap jerbu semakin kurang. Kita mengharapkan kalau tak ada pembakaran terbuka dan sebagainya, jerbu akan kurang. Kita mudah nak hidup udara yang segar dan sebagainya. Yang ketiga, tiada karbon monoksida. Kita mengharapkan satu hari nanti kalau dekat jalan raya tak ada lagi lori, bas dan kereta dan sebagainya mengeluarkan asap. Sebab tu kalau negara maju, contohnya kat Singapura dan negara-negara maju lain, kenderaan-kenderaan lama yang lepas pada 5 tahun tak dibenarkan berada di jalan raya. Kat Malaysia, kereta antik, kereta lama bebas. Tapi negara maju mereka nak mengawal karbon monoksida ni, kereta-kereta lama ni boleh dikatakan dilupuskan, ataupun kereta lama ni dihantar ke negara yang bukan maju, dengan harga yang lebih murah. Itu salah satu caranya lah. Seterusnya, ini kita nak ni udara menjadi bersih. Kita pergi kawasan bandar, kita pergi kawasan pekan dan sebagainya, kita lihat udara bersih. Ini kita nak tengok udara kalau kawasan tasik dan sebagainya. Sebab tu orang suka berjoging. Dekat Melaka ada sungai yang cantik, kita naik sebut, naik sampan sambil bersia-sia. Ini contoh lagi antara kawasan yang cantik, udaranya segar, bersih. Jadi sebagai latihan sedikit, kadang-kadang kita belajar ni macam faham. Jadi cikgu sediakan sedikit latihan pada kamu yang berkaitan dengan
tajuk yang kita belajar hari ini, segar tanpa asap. Yang pertama, apakah punca pencemaran asap di negara ini? Nyatakan, cikgu dah bincang dengan kamu sebentar tadi. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mengurangkan pencemaran asap? Jadi apakah cara? Kalau kamu ada idea lain, pendapat lain, boleh bagi ya. Yang ketiga, apakah kesannya jika tiada masalah asap? Apa kesannya? Kalau masalah asap dah kurang tadi, apa kesan yang kita dapat? Yang terakhir, pada pendapat kamu, adakah masalah asap di negara kita ni khususnya semakin teruk ataupun semakin baik? Berikan alasan kamu. Alasan ialah pendapat kamu. Okey, itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Jadi cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Okey, jadi latihan yang cikgu berikan, cuba kamu buat, insya-Allah kamu akan faham. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.